Faedah kedua, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada pendahuluan kitab Al-Arba'in beliau, orang pertama yang saya ketahui menulis hadis 40 adalah Abdullah ibn al-Mubarak, kemudian diikuti oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi, bukan An-Nasai, An-Nasawi, kena betul kan tuan-tuan, ini ada kesalahan ejaan. Dalam terjemahan saya itu saya sebut An-Nasai, sebenarnya bukan An-Nasai, namanya An-Nasawi, berasal daripada perkampungan An-Nasa. Kerana ada seorang lagi nama ulama An-Nasai, yang ini pengarang kepada Sunan An-Nasai. Tapi ini bukan Al-Imam An-Nasai, tetapi namanya An-Nasawi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Kemudian diikuti oleh Ad-Darqutni, kemudian diikuti oleh Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sani, Abdullah Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan ramai lagi yang tidak mampu dinyatakan daripada kalangan ulama yang terdahulu dan terkemudian. Musannif rahimahullahu ta'ala, pada faedah kedua ini beliau ingin membincangkan tentang para ulama yang mula-mula menulis kitab 40 hadis. Kita nak melihat kepada sejarah penulisan para ulama dahulu. Siapakah ulama pertama yang mula-mula menulis kitab 40 hadis dalam pelbagai bab ini? Kata musannif, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi ini tuan-tuan kita dah bincang, kalau saya tak silap, pada pengajian-pengajian yang lalu, tentang ketokohan beliau, kedudukan beliau, sama ada di dalam ilmu fiqahnya, sama ada di dalam ilmu aqidahnya, begitu juga dengan ilmu tasawuf. Yang boleh kita katakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini adalah waliyun min awliyaillah, wali daripada wali-wali Allah. Ustaz, kalau kita ngabarkan Imam Nawawi ni wali, Ustaz, apa karamah Imam Nawawi ni tuan-tuan? Karamah Imam Nawawi ini adalah pada penulisan beliau. Kerana karamah ini bukan semesti berjalan atas air, bukan semestinya boleh membaca isi hati manusia. Kerana karamah ini dalam pelbagai bentuk. Karamahnya Imam Nawawi pada penulisan beliau, walaupun ada sebenarnya kisah-kisah ajaib yang dikisahkan oleh anak-anak murid Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tetapi karamah yang paling besar kepada Al-Imam An-Nawawi adalah penulisannya. Penulisannya dalam pelbagai bidang menjadi rujukan utama. Dalam ilmu hadis, beliau mengkitab syarah, yang mana kitab syarah Sahih Muslim ini boleh kita katakan sebagai syarah yang terbaik bagi kitab Sahih Muslim. Para ulama yang ingin mensyarahkan kitab Sahih Muslim, mereka akan merujuk kepada syarahan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ataupun nama sebenarnya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal dunia pada 676 Hijrah. Agak-agak berapa umur dia tuan-tuan? Siapa yang boleh tengok cepat sikit? 676 tolak dengan 631, lebih kurang tuan-tuan 46. Betulkan saya kalau saya tersalah. 40-an umur beliau, tetapi manfaat daripada penulisan beliau sangat hebat, sehingga beliau antara ulama yang menjadi rujukan utama kita kata dalam ilmu hadis. Begitu juga dalam ilmu fiqh. Dalam mazhab Syafi'i, beliau ini adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi tunggak dalam ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mana banyak masalah akan dirujuk kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Nawawi ini banyak benda yang Imam Nawawi bercanggah dengan pandangan Al-Imam Syafi'i sendiri. Tetapi pandangan Imam Nawawi ini dianggap sebagai pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu kita kena faham, bila disebutkan sebagai mazhab Syafi'i, itu bukan hanya perkataan Imam Syafi'i. Nanti ada orang kata, oh ini Imam Syafi'i bukan kata macam ni. Tuan buat tahlil, Imam Syafi'i kata tahlil bid'ah. Tuan membayar zakat menggunakan wang ringgit, Imam Syafi'i berkata bayar zakat guna kutul balad, guna makanan ruji di setempat. Jadi tuan keluar daripada mazhab Syafi'i. Kita kata tak, kerana mazhab Syafi'i itu bukan hanya perkataan Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah pengasas kepada mazhab Asy-Syafi'i, ataupun pengelopor kepada mazhab Syafi'i. Tetapi bila disebutkan mazhab, itu dia lebih luas.
Kerana di dalam kerangka mazhab ini, dia ada pandangan-pandangan ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang mana mereka ini akan merujuk kepada kalam-kalam Asy-Syafi'i dan juga akan melihat kepada istidlal, sumber pendalilan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti Al-Imam An-Nawawi, banyak perkara tuan-tuan yang Al-Imam An-Nawawi dia bercanggah dengan Imam Syafi'i. Antaranya apa? Tentang air musyammas. Air musyammas di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'i itu makruh digunakan. Apa dia air musyammas? Air yang diletakkan di dalam bekas logam, yang diletakkan di tengah cahaya matahari dan di tempat ataupun negara yang bersuhu panas. Ini syarat untuk air itu menjadi air musyammas. Jadi kalau sekadar air duduk dekat Sambanjaya ni tuan-tuan, kita letak air dekat tengah padang, dia belum menjadi air musyammas. Kerana Malaysia bukan negara bercuaca panas. Jadi air musyammas ini dia di negara yang bercuaca panas. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, yang mana pandangan ini dikemukakan sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makruh untuk kita berwuduk menggunakan air tersebut. Sebab apa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau membincangkan tentang sebab kenapa ianya makruh. Sebab ia menjadi makruh adalah kerana apabila kita menggunakan air musyammas ini, biasanya kulit kita akan rosak. Kita mudah kena penyakit sopak ataupun penyakit-penyakit kulit yang lain, kerana imbasan daripada cahaya matahari tadi menyebabkan air itu berubah sifatnya dan boleh merosakkan kulit. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi bila sampai Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i meninggal dunia tahun 204 Hijrah, Imam Nawawi lahir tahun 631 Hijrah. Jarak yang begitu jauh. Tetapi datangnya Imam An-Nawawi, dia bawa pandangan yang lain. Dia kata sebenarnya air musyammas ini tidak makruh, boleh digunakan seperti biasa. Kenapa? Kerana tidak ada dalil yang jelas berkenaan dengan air ini. Tidak ada hadis ataupun ayat Quran yang menjelaskan tentang air musyammas dengan jelas. Oleh itu Imam Nawawi kata tak ada sebenarnya. Ia hanyalah pengalaman orang dulu-dulu, yang mana bila dia guna air yang musyammas ini boleh merosakkan kulit. Itu semata-mata, bukan berdasarkan kepada dalil yang jelas. Lalu Imam Nawawi kata tidak ada namanya air musyammas. Air musyammas itu tidak makruh untuk digunakan sama ada dalam berwudu ataupun bersuci. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyanggah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, bahkan ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang mana mereka berpandangan bahawa orang yang berjual beli tanpa ada akad ijab dan kabul, maka jual beli ini hukumnya tidak sah. Bila tidak sah, maka kalau kita makan daripada hasil itu menjadi hasil yang haram. Dalam mazhab Syafi'i, wajib untuk ada namanya ijab dan kabul. Apa ijab dan kabul? Daripada sudut pembeli, dia kata saya beli air mineral ini dengan harga RM99.90. Dan penjual pun mengatakan saya jual air ini dengan harga RM99.90. Ini namanya ijab dan kabul. Ustaz, riba itu Ustaz, mana boleh jual RM99? Saya rasa saya pernah sebut kepada tuan-tuan sebelum ini bahawa riba itu bukan jual berlipat kali ganda. Ini salah. Kalau orang kata jual berlipat kali ganda, oi riba, tak boleh makan riba, kata dia. Riba itu bukan makan berlipat kali ganda. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Dia kata apa? Sebab dalilnya Allah kata jangan makan harta riba berlipat kali ganda. Ayat ini bukan nak beritahu tak boleh jual barang dengan berlipat kali ganda. Kerana dalam perniagaan mesti kena ada keuntungan. Soal berapa kita nak ambil keuntungan, maka itu hak si penjual. Pembeli ada hak tak? Ada. Kalau dia bersetuju dengan harga tersebut, dia beli. Kalau dia tak bersetuju, dia boleh pergi tempat lain. Sebab itu dalam kerangka ataupun perbincangan dalam bab muamalat sendiri, ulama bincang tentang kalaulah si penjual menaikkan harga berlipat kali ganda ataupun memonopoli harga pasaran, apa yang sepatut dilakukan oleh pembeli? Mereka sepatutnya boikot. Jangan kita beli. Kalau kita beli lagi, dia akan naikkan harga. Tapi bila kita tak beli, bila barang tak laku, maka pada ketika itu mereka sendiri akan menurunkan harga. Jadi bila menjual berlipat kali ganda itu di sisi mazhab Asy-Syafi'i sendiri, bahkan kebanyakan mazhab ianya bukanlah haram.
Cuma ada sebahagian ulama yang membincangkan tentang namanya ghabanul fahish, yakni harga yang melampau. Ghaban fahish ini sebahagian ulama kata kalau dia letak 3 kali ganda, 3 kali ganda daripada harga modal, maka itu disebutkan sebagai ghaban fahish. Tapi sebahagian ulama tidak menganggap ianya sebagai haram. Ianya boleh dijual dengan syarat si pembeli dan si penjual bersetuju dengan harga tersebut. Kerana dalam soal jual beli ini yang paling utama apa dia? Adalah redha meredai. Innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kepada redha dan meredai. Kalau si pembeli kata saya suka, saya setuju dengan harga RM99. Kalau encik jual RM89, saya tak beli. Saya suka harga yang tinggi ni. Supaya orang bila orang tanya berapa kau beli? RM99. Ni botol ni RM99 tau, minum air mineral kata. Dia suka nak dengan harga macam tu. Lalu dia beli. Maka jual beli seperti ini sah kerana dia redha dengan harga tersebut. Walaupun harga itu berlipat kali ganda. Cuma kita kata tak cerdik lah orang tu. Sebab barang boleh dapat murah, dia pergi beli dengan harga yang mahal. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia mesti ada namanya ijab dan qabul. Sebab apa kena ada ijab dan qabul? Kerana redha meredai ini adalah benda yang tersimpan dalam hati. Kita tak boleh nampak orang itu redha ataupun tidak. Seperti tuan-tuan malam ni, saya tak boleh nampak muka daripada tuan-tuan, muka yang ikhlas ataupun tak. Saya tak boleh nak kata, Ji, saya nampak muka Haji macam tak ikhlas lah nampak saya. Contoh kan. Boleh tak saya kata tu? Haji akan kata, Ustaz tak ada hak nak mengatakan seperti itu. Kenapa? Kerana ikhlas itu dia tak boleh dinilai pada raut muka. Dia tak boleh dinilai daripada zahir diri kita. Kerana dia adalah benda yang tersembunyi. Ikhlas, jujur, amanah. Ini benda yang kita kata benda yang tersembunyi, yang tak boleh dinilai melalui dengan zahir. Orang yang bersedekah depan kamera, kadang-kadang minta pula, kamera ada, dia nak bersedekah ni, dia kata kamera ada, tolong ambil gambar, dia kata. Orang keliling kata, tak ikhlas rupanya dia kata. Tentu ke perbuatannya itu menunjukkan dia tidak ikhlas? Belum tentu. Kemungkinan dalam hatinya, kenapa dia buat macam tu? Dia nak tunjuk kepada orang lain supaya bersedekah juga macam dia. Supaya surau ni boleh makin besar, makin cantik, contohnya. Jadi tujuannya adalah untuk memberi pengajaran. Adakah ini hukumkan tidak ikhlas? Tak. Sebab itu ikhlas itu adalah perbuatan dalam hati yang tidak boleh kita menilai daripada zahir. Takabur, ujub, ini semua perasaan dalam hati. Tak boleh kita kata, takabur betul wajah ni, kita kata. Semua benda nak dicerita, anak dia seorang dia pandai, macam orang lain tak ada anak. Contoh kan. Boleh tak tuan-tuan kita ceritakan tentang nikmat yang Allah beri kepada kita kepada orang lain? Ada orang kata, ini takabur. Saya contoh kan, saya kata, saya baru beli rumah 1,5 juta contohnya. Bercerita kepada orang, saya anak saya alhamdulillah peso SPM hari tu tak banyak lah dapat adalah dalam 30 PA. Contoh ada cerita kan. Orang lain kata, riak lah. Ataupun bahasa New Zealand kata apa tuan-tuan? Jobo kan? Kena sebut betul-betul jobo. Jangan bunyi lain sikit, lain maknanya. Orang New Zealand kata jobo. Sebab itu tuan-tuan, ulama juga diajar apa? At-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah. Kita takabur dengan orang yang takabur ini adalah sedekah. Mana dia apa? Ada orang yang dia suka cerita tentang diri dia sahaja yang hebat, orang lain semua tak hebat. Maka kata ulama, macam mana nak mengajar orang yang seperti ini? Kena cerita pula tentang diri kita kat dia. Dia ada sadar, lah 34 tak adalah banyak mana, kita kata. Anak saya 94 contoh kan. Sebab apa kita cerita dekat dia? Bukan kita nak takabur, tapi nak bagi tahu kat dia, kau tak adalah handa mana. Jangan kau rasa kau handa mana, kau seorang yang kaya, kau seorang yang ada, orang lain tak ada. Ini kaedah ulama aja tentang takabur. Cuma boleh tak kita nilai takabur itu hanya daripada sudut perbicaraan? Tak boleh. Kerana dia adalah benda yang tersembunyi. Benda yang tidak boleh dihukum melalui dengan zahir kehidupan. Kaedah mengatakan nahnu la nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita tidak menghukum benda yang batin ni, kita tak boleh hukum. Kita tak boleh nak kata orang jabbar, orang takabur, orang riak. Kita tak boleh nak hukum. Kerana dia benda
yang zahir. Bahkan ulama kata, hukum kita menceritakan tentang nikmat Allah kepada kita, hukumnya adalah harus. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata, at-tahaddutsu bin ni'mati syukrun. Kita menyebut tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Kita cerita ke orang lain, kita kata, alhamdulillah, Allah murahkan rezeki kepada aku, beri anak yang cerdik-cerdik. Yang pertama kerja engineer, contoh dia katakan. Yang kedua kerja doktor, contoh kan. Ni orang kampung punya cerita lah ni tuan-tuan. Yang ketiga nak ambil lawyer yang ketiga. Mana anak semua menjadi. Tapi apa tujuan dia bercerita? Adakah dengan tujuan takabur? Itu tak boleh kata, oh takabur lah ajar ni, tak payahlah cerita diam-diam je lah. Tak. Belum tentu. Kerana kemungkinan niatnya bercerita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut, dia kata apa tadi? Dia kata alhamdulillah, ni semua nikmat Allah, bukan sebab saya tu. Saya tak ada duit apa dah. Saya sama macam orang lain didik, tetapi Allah takdirkan kepada dia. Allah beri kelebihan kepada itu. Maha suci Allah. Ini yang kata Nabi SAW, at-tahaddutsu bin ni'mati syukran. Kita menyebut tentang nikmat Allah, itu adalah tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah apa tuan-tuan? Surah Ad-Duha. Kan? Allah sebut apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun daripada nikmat-nikmat Tuhanmu, hai Muhammad, ceritakanlah kepada orang lain. Mana Allah perintahkan kepada Nabi untuk cerita tentang nikmat-nikmat yang Allah beri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika mana Nabi berdakwah kepada orang musyrikin Quraisy, kalau Nabi tak cerita tentang kebaikan dirinya, kalau Nabi tak beritahu bahawa Nabi ini adalah Rasulullah, maka macam mana orang nak tahu dia adalah Rasulullah? Seorang ustaz bila dia mengajar, kalau dia tak cerita tentang background pengajiannya, macam mana orang nak tahu dia ni berkelayakan untuk mengajar ataupun tidak? Jadi dia kena sebut, saya mari mengaji kat pondok sekian 20 tahun. Kemudian berjumpa dengan guru masyayikh ini, mengambil ijazah daripada ini. Maka orang yang mendengar tahu dan faham bahawa oh dia ni layak untuk mengajar. Adakah dengan menyebutkan perkara-perkara tersebut dianggap sebagai riak dan takabur? Tak. Bahkan Allah sebut dalam surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad, ceritakanlah kepada orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahawa ini juga dalil menunjukkan bahawa sunat untuk kita menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga Nabi SAW sendiri, dalam banyak riwayat Nabi berbangga dengan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam. Ana bin Abdul Muttalib, kata Nabi SAW, aku adalah cucu kepada Abdul Muttalib. Kena faham tuan-tuan, Nabi sebut di sini apa? Ibnun. Kalau dalam bahasa Arab, ibnun tu maknanya apa? Ibnun tu maknanya anak. Tukar kepada bahasa Melayu dia jadi bin. Bin itu asalnya daripada ibnun. Alif ba nun, jauh mana lah waybut. Alif ba nun, ibnun. Cuma alif ini adalah alif yang kita kata bukan alif yang qata'. Sebab kalau ada alif yang qata', dia ada hamzah. Bila alif ini tidak ada hamzah, maka dia boleh dibuang. Contohnya kita kata asyams, kita tak sebut bunyi wasyams, contohnya wasyams, sedangkan dia ada alif di situ, alif, lam, shim, mim, sin, asyams. Tapi bila kita sebut dengan waw, wasyams, bunyi alifnya hilang. Ini yang disebutkan sebagai alif lam al-qamariyah. Asyamsiyah ke qamariyah? Asyamsiyah. Qamariyah dia ada bunyi alif. Kalau asyamsiyah dia tak bunyi alif. Sama juga dengan ibnun. Di alif itu bila dimulakan dengan awal dengan sesuatu yang lain, maka alif tu dia tak berbunyi. Sebab tu dalam bahasa Melayu dia bunyi bin. Bin ini asalnya bahasa Arab, tetapi dimasukkan ke dalam bahasa Melayu menjadi kata serapan daripada bahasa Arab. Ini kata Nabi SAW, ana bin Abdul Muttalib, aku anak. Kalau terjemah literalnya kita kata Nabi ini anak kepada Abdul Muttalib. Betul ataupun tidak Nabi anak kepada Abdul Muttalib? Nabi cucu kepada Abdul Muttalib.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr, sehinggalah kepada akhirnya. Maka Nabi SAW itu cucu kepada Abdul Muttalib. Yang kita juga pernah sebut sebelum ini tentang Abdul Muttalib ini, nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Nama sebenarnya adalah Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Kenapa dinamakan oleh bapanya kepada Abdul Muttalib ini sebagai Syaibatul Hamd? Kerana ketika kecil Abdul Muttalib ini dia dah keluar uban. Bila orang tengok, orang kata, "Oi, beruban budak ni." Lalu dinamakan sebagai Syaibatul Hamd. Yakni orang yang mempunyai uban yang terpuji. Ini istilah Syaibatul Hamd. Kenapa disebutkan sebagai Abdul Muttalib? Kerana datuk Nabi ini dia sering mengikuti pakcik saudaranya yang namanya Al-Muttalib. Kerana Hashim itu Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf tu dia ada 4 orang anak. Yang pertama Abdul Syams, Naufal, Hashim dan Al-Muttalib. Ini 4 orang anak. Abdul Muttalib ataupun namanya Syaibatul Hamdi tadi, anak kepada Hashim tadi, dia suka mengikut pakcik saudaranya, yakni adik-beradik kepada ayahnya, namanya Al-Muttalib. Bila dia selalu mengikuti pakcik ini pergi berniaga, ataupun bahasa kita kata gamar mengekor, mana-mana orang nampak mesti ada Al-Muttalib dengan Syaibatul Hamd. Akhirnya orang kata apa? Oh, ini Abdul Muttalib. Maknanya apa? Hamba kepada Al-Muttalib. Sebab dia sering membantu Al-Muttalib. Yang nama asalnya Syaibatul Hamd, bila orang nampak dia asyik bersama dengan Al-Muttalib pakciknya, orang kata dia ni hamba kepada Al-Muttalib. Lalu dinamakan sebagai Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu adalah datuk Nabi, bukan bapa Nabi. Tapi kenapa Nabi sebut Ana bin Abdul Muttalib? Aku anak kepada Abdul Muttalib. Kerana dalam bahasa Arab, ibnu itu tak semestinya anak. Dia boleh juga membawa kepada makna cucu, boleh membawa kepada makna cicit. Itu kata Nabi SAW, Ana bin Abdul Muttalib. Aku anak kepada Abdul Muttalib. Daripada hadis ini, kata ulama, ini dalil menunjukkan bahawa Nabi sendiri berbangga dengan nasab Nabi SAW. Jadi adakah kita salah berbangga dengan nasab kita? Tak. Nabi sendiri berbangga dengan nasab Nabi. Tetapi apa tujuan perkara tersebut disebutkan oleh Nabi? Adalah untuk bercerita tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Cuma sebahagian ulama ketika mana membincangkan tentang ayat فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ini, mereka kata ayat ini tidak boleh dijadikan hujjah untuk kita membenarkan orang bercerita tentang kebaikan dirinya. Kerana ayat ini khusus buat Nabi SAW. Ini pandangan Sayyid Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau kata ayat ini adalah khusus buat Nabi, bukan untuk orang lain. Tetapi itu tidak bermakna kita tak boleh bercerita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kerana ada hadis yang pertama tadi yang Nabi kata, At-tahadduthu bin ni'mati syukran. Kita menyebut tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan kita membersihkan diri kita. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menyucikan diri-diri kalian sendiri, kerana Allah lebih tahu siapa yang suci, siapa yang lebih bertakwa. Itu kerja Allah. Tak boleh kita kata ni wali Allah tahu, kita kata. Ini disebutkan sebagai menyucikan diri yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tapi ada pun dengan menceritakan nikmat-nikmat yang Allah beri, anak yang baik, murah rezeki, dapat membantu orang lain, maka ini nikmat-nikmat yang kita boleh cerita kepada orang lain sebagai tanda syukur kepada Allah. Cuma jangan benda tu dijadikan sebagai sebab untuk kita mengasakan diri kita yang paling baik. Kerana pada ketika itu kita akan jatuh pula kepada penyakit namanya ujub. Yang ini merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini tidak dibenarkan. Tapi sekadar untuk menyebut tentang nikmat Allah, maka itu hukumnya adalah harus. Balik-balik cerita kita tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, ketika mana beliau berusia tuan-tuan lebih kurang 3 tahun, ayahnya menceritakan bahawa Al-Imam An-Nawawi ketika umurnya 3 tahun, dia nampak ada satu cahaya yang sangat terang ketika tengah malam. Dan dia mengejut ayahnya, wahai ayah, aku melihat cahaya yang sangat terang. Bila ayah dia bangun, dia tengok tak ada apa pun kiri kanan. Tiba-tiba dia teringat malam itu adalah malam 27 Ramadan.
Lalu dia kata inilah malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana Al-Imam An-Nawawi melihat sesuatu cahaya yang sangat terang yang orang lain tak nampak. Lalu ayahnya mengejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama melaksanakan solat malam. Ini antara kata ulama perkara yang istimewa yang Allah berikan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, tuan-tuan, kita pernah sebut juga sebelum ini tentang ketika mana beliau berumur 10 tahun ataupun 7 tahun. Beliau ini ayahnya kerja berniaga, dia ada kedai. Jadi Imam Nawawi ini seringkali diminta oleh ayahnya kalau cuti sekolah, tolong jaga kedai. Macam kita lah sekarang kan musim cuti kedai, musim cuti sekolah. Jadi minta anak tolong jaga kedai. Tolonglah jaga kedai kejap. Jadi ini Imam Nawawi, dia tolong ayahnya jaga kedai. Tapi waktu dia jaga kedai, dia buat apa tuan-tuan? Dia hafal Al-Quran. Dia sentiasa menghafal Al-Quran kerana dia tak nak masanya dihabiskan dengan perkara yang lain. Umur 10 tahun beliau telah menghafal Al-Quran. Beliau menjaga kedai dalam keadaan menjaga hafalannya, mengulang-ulang hafalannya. Dan Al-Imam An-Nawawi ketika umur 7 atau 10 tahun, tuan-tuan, orang lain tengah sibuk main dekat padang, dia sibuk dengan Al-Quran. Bila kawan yang ajak dia main, menangis Imam Nawawi. Menangis sebab apa, tuan-tuan? Menangis sebab dia tak nak main. Bukan menangis sebab tak dapat. Anak kita menangis sebab apa? Kita tak boleh keluar kat padang. Tetapi Al-Imam Nawawi umur 7 tahun, 10 tahun, tuan-tuan, menangis sebab kawan-kawan paksa dia untuk main. Sehingga pada ketika itu lalu seorang ulama namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Muraqishi. Bila dia tengok Imam Nawawi ni, dia kata apa? Hadha as-sabi yurja an yakuna alam ahli zamanihi wa azhaduhum wa yantafi'u an-nasu bihi. Seorang ulama daripada Muraqish. Muraqish ini satu kawasan di Morocco ataupun disebutkan sebagai Marrakesh. Bila dia lalu, dia tengok Al-Imam An-Nawawi begitu hebat keadaannya yang sentiasa mengulang hafalan Al-Quran. Kawan-kawan ajak main, dia menangis tak nak main dengan kawan dia. Kata Syekh Yasin ini, hadha sabi yurja an yakuna a'lam ahli zamanihi. Budak kecil ini suatu ketika nanti dia akan menjadi orang yang paling alim pada zamannya, dan manusia kesemuanya akan mengambil manfaat daripada dia. Perkataan guru ini sampai kepada guru Al-Quran Al-Imam An-Nawawi sendiri. Bila dia dengar perkataan ini, dia kata, wahai lelaki, adakah kau ahli nujum? Kata dia. Mana kau tahu benda ni? Kerana tidak ada siapa yang tahu apa yang akan berlaku. Jadi macam mana kau tahu? Amunajjamun anta? Adakah kau ni ahli nujum? Kata dia. Dia kata, aku bukan ahli nujum. Tetapi inilah apa yang Allah ilhamkan kepadaku apabila aku melihat budak ini. Dan ternyata, tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Muraqishi ini ternyata berlaku. Beliau menjadi orang yang sangat alim pada zamannya. Sehingga Al-Imam An-Nawawi ini, tuan-tuan, apabila beliau telah meninggal dunia, ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Anaknya namanya Tajuddin As-Subki. Jadi ini anak beranak. Ayahnya alim dan anak juga alim. Ayahnya mengarang kitab Al-Fatawa yang sangat masyhur. Anaknya pula mengarang kitab Jam'ul Jawami yang merupakan kitab yang paling tinggi dalam ilmu usul fiqh. Jadi orang yang nak jadi mufti, dia kena khatam kitab Jam'ul Jawami. Selagi tak khatam, tak boleh jadi mufti. Handalnya kitab Al-Imam Tajuddin As-Subki, anak kepada Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini, para ulama pada zaman itu berbincang tentang siapakah ulama yang paling layak ataupun yang paling berkemampuan untuk membuat suatu mazhab yang lain selain daripada 4 mazhab yang telah ada. Ini selain daripada 4 mazhab, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Selain daripada 4 ini, siapa yang layak untuk buat lagi satu mazhab, mazhab yang kelima. Bila duduk bincang-bincang, tuan-tuan, mereka semua sepakat mengatakan dia adalah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Handalnya Imam Taqiyuddin As-Subki. Tapi begitu hebat beliau, tuan-tuan, beliau tidak keluar daripada mazhab Syafi'i. Beliau masih berpegang kepada mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini sebut apa dia? Dia kata, aku sering kali. Dah azan ke? Oh, dah naik. Dah azan? Saya habiskan cerita ni, tuan-tuan.
Dia kata, apabila aku melihat tempat duduk Al-Imam Nawawi, yang ini tempat dia mengajar itu, aku akan menyembah mukaku di tempat duduk Al-Imam Nawawi. Sebab apa? Mengambil keberkatan dan kemuliaan seorang wali Allah, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita sambung lagi pada pengajian yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.